Seterusnya, ini zaman aplikasi. Bukan zaman cakap-cakap aja. Aku nak menjadi seorang pelajar yang berjaya. Tu cakap. Pepatah Jawa memberitahu, dalam satu pepatah Jawa, kalau boleh saya petik, talk is cheap. Bercakap ni murah, tak ada nilai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang nilai, jadi kena buat. Saya nak belajar berrajin-rajin. Jangan cakap je, buat. Belajar, buat, tunjukkan, buktikan yang kita boleh berjaya. Biar mak ayah kita tu seronok tengok keputusan kita. Balik tunjuk, bah. Kenapa nak? Entah, heran bah, cuba tengok, kenapa tak ada B tengok. Abah tu semua A siut. Tapi bapak dia tak tunjuk, bapak dia. Baguslah. Bapak macam tu. Bapak memang emosi kurang. Yalah, baguslah. Semua A tu mah. Baguslah. Mak kita je emosi lebih. Mak kita emosi. Mak, ni semua A. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Siap nak share. Nampak? Mak kita masuk dalam grup. Ya. Tu di zaman apply, kena buat. Kalau kita rasa kita lemah dengan satu subjek, kita akan masuk dalam aspek seterusnya, iaitu mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah? Subjek matematik tak dapat tidak, kita kena buat latihan banyak. Subjek bahasa Inggeris kalau lemah, memang tak dapat buat apalah. Bunuh diri je lah. Tak ada. We'll never learn English, but we practice English. Sekolah Semak Melabu, hari Rabu wajib cakap bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang terjadi di Semak Melabu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Semua tak nak cakap. Kan? Tak apa. Kan? Cakap bahasa Inggeris. Biasalah, buat silap sikit-sikit, biasalah. Orang putih tu pun cakap tak betul. Kita training bahasa Inggeris. Baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris. And it should be okay. Kemudian, kalau kita tengok seterusnya apa? Professional. Jangan campur aduk belajar dengan main-main. Nak tengok drama? Tengok drama. Rakaman. Apa? Ulangan. Tengok. Jangan benci cintaku. Nak tengok cerita Korea? Tengok. Nak Tamil? Tengok. Tapi jangan waktu belajar kita main-main. Waktu belajar betul. Waktu main betul-betul. Saya tengok tadi yang main basketball tadi. Nak dilunggah ni saya. Maknanya dia bersungguh main. Tak apa. Time main lah. Tapi janganlah bila dah azan, dekat-dekat nak azan. Sampai azan tak habis main lagi. Allahu Akbar. Last call. Yang main takraw. Allahu Akbar. Last point. Yang main bola. Last goal. Bila gol, isyak dah. Kan? Betul. Profesional. Pernah tengok orang main bola? Kita time main. Pernah tengok orang main bola bawa buku? Punyalah kan. Oh, kita dalam program bola. Oh, dia bawa oleh Safiq Rahim melambung ke tengah. Ditanduk oleh Adi Zakwan membawa gerakan solo. Dilambung belakang. Oh, Safiq Salih belum membawa secara solo. Kemudian dia hantar ke tengah. Oh, Syarul dan Talha membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Dengarlah. Memang tak ada. Kan? Profesional. Lepas tu kita berazam. Seterusnya, ikhtiar nak buat yang terbaik. Jangan biasa-biasa. Sekolah Sultan Alam Shah ni, atau nama ringkasnya apa? SAS. Dia nak result saja. Tak nak ceritalah kita ni macam mana struggle, tak nak cerita, nak tahu result bagus. Jangan kita jadi orang yang menyumbang kepada tak bagusnya. Jadi jaga poin kita sebab kita nak buat yang terbaik. Ikhtiar buat yang terbaik. Berazam, masih ada masa. Aku rasa aku ni tak boleh dah. Tengok yang lain pandai. Memang kawan-kawan kita kena gemar psycho.
Kau dah belajar ni, kau tak belajar, habislah kau. Kita nak, aku dah cover dah ni. Rasa nak bunuh sekor ni kan. Jangan, biar tu jadi cabaran untuk kita untuk buat lebih baik. Buat lebih baik. Sebab kata seorang ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu di atas gunung, di atas langit. Di atas langit, sekiranya ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Tapi maksudnya tu letak standard tinggi. Aku nak dapat semua A. Saya pernah ceramah di Kelang, ada sekali tu dia buat satu bengkel khas Kementerian Pelajaran Tinggi masa tu. Dia buat khusus khas untuk pelajar-pelajar yang pintar. 50 pelajar pintar seluruh negara berkumpul kat situ. Dia orang target bukannya semua subjek nak dapat A. Dia orang target semua subjek 100%. Saya masuk dalam lift tu, budak 5-6 orang duduk dalam tu. Senyap, tak cakap apa. Bila saya dah habis, saya dah penat kan, saya kata, okey, kita break 5 minit. Siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet. Semua tak keluar. Tak pergi toilet ke? Exam tak lama lagi. Kena baca. Wah, memang tak terkencing budak tu. Tak nak menunjukkan ada orang yang betul-betul ambil berat dengan study dia. Tapi saya tak suruh korang jadi macam tu. Tapi maknanya paling tidak sungguh ikhtiar nak buat yang terbaik. Cuba bayangkan kita dapat result periksa. Ya Allah. Ambil result, kan pernah tengok dalam TV kan, yang semua yang kan. Budak lelaki memang biasalah, budak lelaki paling kuat apa emosi dia. Itu je lah. Kau tengok asal sebut A ni. Macam tu je lah, macam tu je emosi dia. Dia beza dengan budak perempuan. Budak perempuan ni kaya dengan emosi. Budak perempuan kalau jumpa kawan, ya, dia macam tu lah teman-teman. Budak lelaki tak ada. Budak lelaki dia tak ada. Dia macam tu. Tahniahlah bro. Macam tu je lah kan. Budak perempuan peluk lagu pipi kan. Kalau wartawan tanya budak lelaki, apa perasaan adik dapat semua A? Ini semua adalah hasil usaha gigih kelas-kelas tambahan. Biasa poyo kan. Dia tak ada perasaan. Dan juga begitu juga kita buat latihan to be, past year question. Begitu juga ayah dekat sekolah. Ayah saya bagi galakan. Dan mak saya juga pun banyak bagi dorongan. Lepas tu cikgu belakang dan juga cikgu saya kat sebelah sana pun banyak bagi dorongan pada saya. Tu budak lelaki. Budak perempuan dia tak boleh jawab. Emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Memang happy. Happy nak tak apa. Macam tu lah budak perempuan kan. Dia memang emosi biasa. Itu sebabnya kita jangan bagi cikgu kita tension. Cuba kau ambil hati cikgu. Sebab saya suruh tengok kadang-kadang. Ini Alhamdulillah ada all boys ni. Sekat sekolah-sekolah lain kalau kita tengok daripada bulan 1 sampai bulan 7, bulan 8. Sekarang dah bulan 8, tengok berapa ramai student yang masuk balik kat pintu pagar tu, datang jumpa cikgu. Cikgu, terima kasih banyak cikgu, saya dah dapat jadi manusia yang berguna. Alhamdulillah cikgu, saya dah masuk universiti. Berapa ramai? Kalau ada pun yang datang, sijil tertinggal. Kurang sebenarnya. Jadi yang dapat masuk ni, tahniah lah. Inilah sini-sini jadi contoh yang tak lupa pada sekolah lama dia. Dia orang akan bagi, kalau korang tanya, nak tanyalah macam mana cara kita nak berjaya dalam peperiksaan, tanya. Dia bagilah tips-tips dia masing-masing. Sebenarnya saya pun tak pasti macam mana saya boleh berjaya. Contohlah kan. Tak adalah, dia mesti akan share. Dia takkan kerekut pun, akan share. Sebab ni penting. Alhamdulillah. Itu sekolah SAS ni ranking ni top juga dalam Malaysia. So kena maintain lah. Jangan kita mengecewakan. Jadilah golongan yang membanggakan. Ya? Sebab apa? Peperiksaan ni akan datang, akan sentiasa datang. Dan peperiksaan ni memperlengkapkan diri kita sebelum kita keluar
ke alam realiti kat luar sana untuk bergelar Muslim profesional. Jati diri nak kena kuat. Tak boleh lembik. Entahlah, rasa tak boleh. Tak boleh. Kena semangat. Mana yang tak faham, mana yang tak tahu, cepat-cepat jumpa cikgu. Ikhtiar nak buat yang terbaik. Jangan biarkan apa yang kita tak tahu, jangan biarkan apa yang lemah menguasai diri kita. Akhirnya kita percaya yang kita tak boleh. Seterusnya, organize, susun atur. Strategi kita untuk berjaya. Dah ada jadual belajar ke belum? Jadual belajar, bukan jadual kelas, jadual belajar. Macam mana jadual belajar kita? Isnin, Rab, Kha, Jum, Sab, Aha. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Buat dalam timetable. Akhirnya, apa masalah dengan jadual tu? Tak boleh ikut. Memang tak boleh ikut. Dia kat situ je. Kau nak ikut gimana? Akhirnya jadual tu melambai macam ni. Dekat whiteboard tu. Akhirnya jatuh pergi buah katil. Kau nak ambil pun tidak. Biarlah dia bawa tu. Sebenarnya, masalah pada jadual tu dia tak ada fokus. Tak ada target. Contohnya kita tulis. Isnin, waktu prep, 9 malam, math. Kita tulis matematik je. Kita pun duduk. Ambil buku matematik nak belajar apa? Tak tahu. Sudahnya ambil lah muka surat ni ikut. Yang ni ikut main rubber je. Tu sebabnya saya kalau bawa geng-geng bekas-bekas student ke, atau saya bawa student-student yang hari ini yang bagus-bagus, saya akan bawa. Contohnya saya bawa budak-budak USIM lah, contoh kan. Saya budak USIM ni universiti baru. Dan USIM ni abang-abang senior yang insya-Allah beriman dan bertakwa lah. Insya-Allah kita pilih yang bagus-bagus. Mana taknya diploma, ijazah fiqh fatwa, ijazah Quran Sunnah, kan? Bila saya bawa tu, pecahkan dalam grup, kita ajar macam mana nak susun jadual. Susun jadual ni dengan cara semua orang, insya-Allah tak ada masalah. All boys boleh sponsor, bagi korang custom, satu planner custom untuk korang. Daripada awal tahun sampai hujung tahun. Jadi subjek tu dah disusun. Awal tahun, hari pertama, kedua guna untuk susun, buat bengkel untuk susun jadual. Contohnya, hari ni 10 hari bulan Ogos, patutnya belajar matematik bab 7. Contoh macam tu. Sains bab 8 dah ada dah. Jadi dia dah tahu dah. Bila susun, akhirnya hujung tahun periksa baru dia tahu. Dia sedar yang tak sempat nak cover pun nak exam. Maka dia kena adjust balik. Kompreskan jadual tu balik, susun balik. Dan akhirnya korang akan sedar, tidak ada satu hari pun sebenarnya kau boleh buang untuk bermain-main, lepak-lepak dan sebagainya. Kena study.